Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan sambung pada tajuk yang ketujuh, reka bentuk industri, pendidikan seni visual tingkatan 2. Okay, tajuk ini biasanya kita pernah dengar berkaitan dengan reka bentuk industri, tetapi mungkin kita tidak pernah lagi belajar ataupun kita tidak pernah tahu apa itu reka bentuk industri. Kita pernah tengok, kita pernah nampak, kita pernah sentuh, kita pernah pegang. Tapi kita tidak tahu apa itu yang kita pegang. Okay, itulah yang dikatakan sebagai reka bentuk industri. Reka bentuk industri merujuk kepada produk yang direka untuk keperluan tertentu dengan tujuan menjadikan kehidupan manusia lebih selesa dan mudah dan terancang. Pernahkah anda berfikir tentang produk atau barangan di sekeliling anda yang telah direka cipta pada suatu masa dahulu? Fikirkan tentang bentuk, saiz, bahan, struktur dan juga kemasannya. Okay? Itu yang saya bagi tahu tadi. Maksudnya, dekat sini apa yang diberitahu, kita pernah tengok benda tu digunakan untuk keperluan kita. Jadi pengguna dan juga pengeluar dia akan berfikir apa yang kita perlukan kepada pengguna. Contohnya dekat sini dia bagi contoh kerusi. Okay, kerusi diperlukan oleh pengguna. Kerusi yang macam mana? Adakah kerusi ini sesuai untuk kita buat letak depan TV ataupun kerusi ini adalah sesuai untuk kita letak di dapur? Okay, itu ialah mengikut kesesuaian pengguna. Pengguna tu nak guna kerusi tu macam mana? Jadi kerusi itu direka oleh industri-industri kepada pengguna supaya pengguna dapat duduk dan juga guna dengan sebetulnya dan juga selesa. Okey, dalam seterusnya bagaimanakah produk itu direka dan juga berfungsi? Okey, maksud yang saya bagi tahu tadi, macam mana kerusi ini dapat di berfungsi untuk kita. Itulah saya kata kalau kita gunakan kerusi ini, contohnya kerusi ini kita perlu diletakkan di depan televisyen contoh ataupun di ruang tamu. Kalau kita letakkan di kawasan dapur adalah tidak sesuai. Okay. Satunya adalah disebabkan oleh dia menggunakan span ataupun cushion. Cushion ni tidak sesuai, kalau melekat pada minyak dan sebagainya akan menyebabkan berbau. Maksudnya tidak sesuai. Okay. Yang kedua, mengapakah reka bentuknya sedemikian rupa? Bentuk ini, itulah saya kata, bentuk ini ialah hanya sesuai di tempat-tempat tertentu ataupun di dalam bilik sesuai. Kalau di ruangan dapur ataupun di ruangan luar, contohnya ruangan luar yang berbumbung sesuai. Kalau ruangan luar yang tidak berbumbung adalah tidak sesuai. Okay, kita bincang tentang kerusi ini sahaja. Okay, yang ketiga ialah perlukah anda mereka bentuknya semula? Okay, benda macam ni maksudnya kita tak perlu hias-hias lagi. Jadi hanya itu sahaja. Kalau beli macam tu maksudnya macam tu je lah kita akan boleh guna. Okay, ataupun ini contoh dia bagi. Okay, ini ialah sama macam permainan untuk kanak-kanak ataupun dewasa pun boleh. Okay, maksudnya sesuai ataupun tak sesuai. Macam mana kita nak gunakan. Berfungsi untuk macam mana. Okay, sama juga dengan beg. Okay, ini dia bagi contoh beg. Okay, beg ini sesuai untuk macam mana kita guna. Adakah sesuai untuk pelajar-pelajar sekolah rendah ataupun sekolah tadika ke. Okay, dalam bab ini kita akan belajar yang pertama 7.1 pemahaman terhadap reka bentuk industri dalam bidang reka bentuk. Kita kena faham dulu apakah itu reka bentuk industri. Okay, kita perlu faham. Okay, yang kedua ialah eksplorasi dan juga aplikasi penggunaan kita. Pengetahuan dalam penghasilan lakaran dan lukisan perician dalam reka bentuk industri. Okay, macam mana kita nak menggunakan? Kita nak mendalami pengetahuan berkenaan dengan reka bentuk industri. Yang ketiga ialah penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Maksudnya idea sama ada idea kita sendiri ataupun kita berfikir ke hadapan.
Kalau kita fikir ke hadapan, maksudnya itulah kemajuan yang manusia nak. Ke hadapan, manusia nak yang macam mana? Kita kena fikir dah sekarang dan kita boleh cuba buat. Kalau nak buat, boleh buat. Bermula daripada sekarang. 7.4. Penghayatan terhadap hasil karya reka bentuk industri dengan menggunakan bahasa seni visual. Itu ialah standard kandungan yang mana kita akan dapat dalam bab ini. Okey, kata kunci untuk seni pada kali ini ialah kreativiti dan juga revolusi, perubahan. Okey, ini dia bagi gambar kasut. Okey, kasut ini sesuai untuk macam mana? Adakah sesuai untuk kita pergi ke pejabat ataupun sesuai untuk kita pergi ke pasar ataupun sesuai untuk kita buat bersukan? Okey, itu tanda tanya yang kita perlu ada. Maksudnya setiap benda yang kita perlu buat, kita buat mesti kena ada tanya-tanya dan apakah aspek kesesuaian untuk pengguna-guna produk yang kita keluarkan. Okay, kita pergi kepada persepsi seni. Okay, sejarah perkembangan reka bentuk industri ini ialah perkembangan reka bentuk industri berlaku sejajar dengan perkembangan revolusi perindustrian di Eropah pada penghujung abad ke-18. Semasa revolusi ini, banyak ciptaan baharu telah dihasilkan dalam pelbagai bidang seperti pengangkutan, komunikasi, pertanian, perusahaan. Okay, jadi selepasnya berlaku revolusi perubahan perindustrian di Eropah, maka kita di negara-negara iaitu penjajahan British sama juga yang mana di-upgradekan, diubahkan dari segi kehidupan seharian. Okay, yang mana dulu tak ada kereta api, sekarang dah ada kereta api. Okay, dulu dah belum ada lagi telefon, dah ada telefon, maksudnya perubahan. Revolusi dekat sana memberi kesan kepada kita dekat tanah Melayu untuk kita terus berubah. Okay, perkembangan reka bentuk industri di Malaysia dapat dikesan dengan pengenalan kursus reka bentuk industri pada tahun 1967 di Institusi Teknologi Mara, kini UiTM, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia pula telah memperkenalkan bidang reka bentuk industri ini pada tahun 1980-an. Produk terkenal hasil reka bentuk industri di Malaysia ialah kereta Proton, Saga yang dilancarkan pada tahun 1985. Sejak itu, bidang seni reka industri terus berkembang maju. Penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia (MRM) menunjukkan kepentingan industri ini sejajar dengan perkembangan teknologi kini. Okay, maksudnya, Malaysia bermula pada tahun 1967, iaitu di industri Institusi Teknologi Mara, kini UiTM, yang mana memperkenalkan bidang reka bentuk industri. Okay, memperkenalkan reka bentuk industri ini. Dan Malaysia kita membina kereta pertama, iaitu kereta nasional bagi negara kita ialah kereta Proton Saga. Okay, yang dibina dan digunakan sampai sekarang masih ada lagi dan juga tetapi ada pembaharuan di semasa ke semasa. Okay, seterusnya kita tengok pada prinsip reka bentuk industri. Di bidang reka bentuk industri ini, reka bentuk industri merupakan bidang yang terlibat dalam penghasilan produk melalui proses reka bentuk dan pengeluaran. Kita akan mengkaji 3 bidang reka bentuk industri dalam tajuk ini, iaitu reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan juga reka bentuk automotif. Okay, produk apa yang kita nak keluarkan, perabot macam mana kita nak jual dan juga reka bentuk automotif. Kita tengok reka bentuk produk. Okay, produk. Reka bentuk produk merangkumi perkakasan domestik, aksesori, peralatan elektrik dan sebagainya. Produk dengan reka bentuk yang menarik, baik dan berfungsi akan menjadikan pilihan pengguna selain daripada faktor harga. Okay, harga ni kita letak nombor 2 lah. Maksudnya benda ni nampak kita berfungsi untuk kita. Benda ini digunakan boleh digunakan setiap hari untuk kita. Okay, menggunakan dengan baik untuk setiap hari kepada kita, maka kita tak tengok pada harga. Walaupun harganya murah, tapi kita boleh guna dengan yang baik
maksudnya kita boleh beli. Contohnya jam ini yang mungkin jam yang murah tetapi berfungsi untuk kita, cantik untuk kita, maka kita boleh gunakan pada setiap hari. Inilah contoh reka bentuk. Okay, yang kedua ialah reka bentuk perabot. Reka bentuk perabot meliputi rekaan perabot kontemporari dan moden, seperti reka bentuk meja, kerusi, katil, kabinet, rak dan juga almari. Reka bentuk perabot yang baik akan menyumbang ke arah pengurangan kos bahan dan juga penjimatan ruang. Okey, dapat pengurangan kos, okey, bahan dan juga penjimatan ruang. Maksudnya kita beli sesuatu tu, maka dia boleh guna, contohnya kalau kerusi macam ini, maksudnya kita boleh guna dengan ruangan yang sempit dan boleh digunakan secara banyak. Okey. Nah, ini pun sama juga. Boleh penjimatan ruang. Maksudnya ruang tu akan jadi lebih luas lagi. Selanjutnya, reka bentuk automotif. Reka bentuk automotif melibatkan reka bentuk styling dan konsep kenderaan darat, udara dan juga laut seperti motosikal, kereta, jet, kapal laut dan bot. Penampilan reka bentuk automotif yang menarik akan menampakkan kehebatan produk kerana ia sebahagian daripada reka bentuk. Penyesuaian produk uh, dengan keadaan fizikal dan mental pengguna juga diambil kira sebagai faktor kemanusiaan dan juga ergonomik. Gabungan teknologi mampu menunjukkan kreativiti dan juga imajinasi mereka. Okay, sama jugalah dengan tadi. Maksudnya apa yang diciptakan, direka oleh industri-industri maka bersesuaian dengan apa yang kita mahu pada hari ini. Okay, untuk peranan kita akan sambung pada video yang seterusnya.